Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pensyarah Dr. Muhammad Syafiq bin Saad. Tajuk kami kali ini adalah NAFTA, dan kami daripada kumpulan Pashkal. Pengetahuan doktor, kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Hasrin bin Hasan, Encik Nur Hafizi bin Ismail, Encik Muhammad Syafiq bin Wahab, dan terakhir sekali Encik Muhammad Fauzi bin Jamaluddin. Soalan pertama yang diberikan kepada kami adalah apakah rasionalnya keanggotaan NAFTA ini kepada negara-negara yang mengambil bahagian? Kami menterjemahkan kepada rasionalnya keanggotaan NAFTA adalah untuk menghapuskan halangan dan untuk berdagang dan memudahkan pergerakan rentas sempadan barangan dan perkhidmatan antara wilayah. Nombor 2, mengalahkan syarat persaingan yang adil dalam kawasan perdagangan bebas. Nombor 3, meningkatkan dengan ketara peluang pelaburan di wilayah-wilayah pihak. Bagi seterusnya, menyediakan perlindungan dan penguasaan kepada hak atas intelek yang mencukupi dan berkesan di setiap wilayah parti, untuk mewujudkan prosedur yang berkesan dan pelaksanaan dan pemakaian perjanjian ini untuk pentadbiran bersama dan untuk penyelesaian berkaitan pertikaian. Mewujudkan rangka kerja untuk kerjasama 3 hala, serantau dan pelbagai hala, serta selanjutnya untuk mengembangkan dan meningkatkan manfaat perjanjian ini. Doktor, sambungan daripada itu adalah tradisionalnya NAFTA adalah meningkatkan perdagangan serta ekonomi dan 3 negara tersebut dengan mengurangi atau menghalang regulasi yang menghambat, mengusahakan standard barangan yang diperdagangkan, mengatur keseimbangan ekspor dan import di antara negara anggota, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan di kawasan-kawasan tertentu, dan juga meningkatkan peluang pelaburan serta iklim kerjasama bagi persaingan ekonomi dan perdagangan. Doktor, untuk mengurangi biaya komersial melalui perhapusan dan pengurangan pajak import dan pada hubungan perdagangan antara negara anggota, kemudahan pergerakan bagi barangan atau antara negara-negara anggota, dan selebihnya adalah rasionalnya NAFTA adalah untuk perdagangan bebas. Soalan seterusnya ialah bincangkan adakah keanggotaan NAFTA perlu diperluaskan ke negara anggota lain yang berhampiran. Jawapan daripada kami ialah perjanjian itu akan mengurangkan dan menghilangkan tarif di antara negara-negara anggota. Perjanjian NAFTA mengurangkan dan menghilangkan tarif tertentu dari transaksi yang melibatkan ketiga-tiga negara, iaitu Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada. NAFTA juga menyebabkan peningkatan output kepada sektor ekonomi. Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa AS mendapati bahawa pelaksanaan NAFTA sepenuhnya akan meningkatkan pertumbuhan AS sebanyak 0.5% per tahun. Pengenalan NAFTA ini juga akan menyebabkan penurunan harga barang, serta tarif yang diturunkan menyebabkan penurunan harga barang. Oleh itu, rata-rata orang Amerika mendapat keuntungan daripada hasil tersebut. Jelas sekali bahawasanya bila berlaku penurunan harga barang, harga yang lebih rendah adalah lebih baik untuk belanjawan Amerika dan meningkatkan daya beli serantau. Selepas itu, NAFTA memberikan status negara yang paling disukai semua penandatangan. Ini bererti negara-negara harus memberi perlakuan yang sama bagi semua pihak. Justru itu, NAFTA menghapuskan tarif import dan ekspor antara ketiga negara, dan eksporter harus
mendapatkan Certificate of Origin untuk menghapus tarif. Ianya bererti ekspor harus berasal dari negara Amerika Syarikat, Kanada maupun Meksiko. Oleh hal yang demikian, NAFTA menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Semua negara NAFTA harus menghormati paten, barang dagang dan hak cipta maupun perjanjian. NAFTA tersebut memungkinkan para pelancong dan perniagaan untuk akses secara mudah ke tiga-tiga negara. NAFTA meningkatkan hubungan diplomatik antara negara-negara anggota bila mana pengenalan NAFTA mempromosikan dan memperkukuhkan hubungan diplomatik antara negara ketiga-tiga anggota. NAFTA meningkatkan hubungan diplomatik antara negara-negara anggota bila mana pengenalan NAFTA mempromosikan dan memperkukuhkan hubungan diplomatik antara negara ketiga-tiga anggota. Seterusnya, NAFTA meningkatkan pelaburan labur asing dan mengikut data dari thebalance.com, pelaburan asing FDI meningkat 3 kali ganda. Amerika Syarikat meningkatkan FDI di Meksiko dari $15.2 bilion pada tahun 1993 menjadi $104.4 bilion pada tahun 2012, dan dari $69.9 bilion di Kanada pada tahun 1993 menjadi dan meningkat kepada nilai $352.9 bilion pada tahun 2015. Meksiko meningkatkan pelaburan di Amerika Syarikat sebanyak 1,283% dalam jangka masa yang sama, sementara FDI Kanada meningkat sebanyak 911%. Terangkan bagaimana halangan perdagangan mempengaruhi strategi firma. Kumpulan kami mentafsirkan bahawa salah satu kritikan NAFTA berpusat dengan pemusnahan pekerjaan Amerika Syarikat. Pengkritik berpendapat bahawa perjanjian tersebut mengakibatkan pekerjaan Amerika Syarikat dipindahkan ke Meksiko. Bahkan setelah negara-negara peserta menandingi perjanjian kerjasama buruh Amerika Utara. Nombor 2, kami juga mentafsirkan perjanjian ini memberi kesan kepada ribuan pekerja Amerika Syarikat setelah Amerika Syarikat memindahkan kemudahan pembuatannya ke Meksiko untuk memanfaatkan gaji yang lebih rendah dan peraturan kesihatan serta keselamatan pekerja yang santai. Selain itu, menurut pengkritik, perjanjian ini juga menyebabkan kerusakan alam sekitar kerana industri-industrian yang pesat di Meksiko. Terusnya, Doktor, manfaat organisasi NAFTA. Ada beberapa manfaat terbentuknya organisasi NAFTA, di antaranya iaitu yang pertama sekali, terciptanya peluang pasaran yang semakin luas dan besar bagi negara Malaysia. Seterusnya, biaya produksi menjadi semakin rendah dan kerjasama dengan pelabur asing bersama negara ASEAN semakin luas, melindungi konsumer ataupun pelanggan dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesihatan dan keserasian hidup. Imbangan perdagangan BOT juga dikenali sebagai neraca perdagangan. Ianya merujuk pada perbezaan antara nilai import dan ekspor suatu negara dalam jangka masa tertentu. Imbangan perdagangan positif menunjukkan lebihan perdagangan, sementara neraca perdagangan negatif menunjukkan defisit bagi perdagangan. Seterusnya, masuk halangan perkara yang menyukarkan syarikat baru memasuki pasaran tertentu berkemungkinan termasuk dengan tentangan teknologi, peraturan pemerintah, hak paten, modal permulaan ataupun keperluan pendidikan dan perlesenan.
pada umumnya adalah perjanjian formal di mana satu kumpulan dibentuk antara beberapa negara di mana setiap negara anggota mengadaptasi tarif luaran yang sama. Di pasar umum, negara-negara yang membenarkan perdagangan bebas dan bergerak bebas tenaga kerja dan modal di kalangan anggota kumpulan menjadikan perjanjian perdagangan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik kepada semua anggota, serta perjanjian pada perdagangan regional perdagangan merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani oleh dua maupun lebih negara untuk mendorong pergerakan barang dan perkhidmatan bebas melintasi sempadan anggotanya. Perjanjian itu disertakan dengan peraturan dalaman yang dipatuhi oleh negara-negara anggota. Okey, soalan seterusnya. Pada pendapat anda, adakah NAFTA menyebabkan kehilangan pekerjaan? Okey, jawapan kami, doktor. Yang pertama, NAFTA menyebabkan kehilangan pekerjaan perbuatan di Amerika Syarikat. Anggaran tertentu menunjukkan bahawa ia menyebabkan kehilangan pekerja. Laporan pada tahun 2011 dari Institusi Dasar Ekonomi mengagalkan kehilangan 682,900 pekerja. Anggaran lain menganggarkan kehilangan 500,000 sehingga 750,000 pekerjaan di Amerika Syarikat. Sebilangan besar berada di industri pembuatan di California, New York dan Texas. Walaupun perkiraan kenaikan pekerjaan melebihi yang hilang, industri tertentu sangat terkena impak, termasuk industri pembuatan, automotif, tekstil, komputer dan peralatan elektrik. Okey, jawapan yang seterusnya, doktor. Penghijrahan pekerja dan gaji yang dikurangkan. Okey, penghijrahan pekerja, upah yang ditekan. Syarikat ingin sekali berpindah ke Mexico untuk mengelakkan pekerja bergabung dengan kesatuan pekerja. Tanpa kesatuan pekerja, pekerja tidak dapat menawarkan ganjaran yang lebih baik. Strategi ini begitu berjaya sehingga menjadi prosedur standard operasi antara tahun 1993 sehingga tahun 1995. 64% daripada semua syarikat menggunakannya. Menjelang tahun 1999, keadaan telah meningkat menjadi 71%. Okey, jawapan seterusnya, doktor. NAFTA juga meletakkan petani Meksiko daripada perniagaan. NAFTA menghantar banyak petani Meksiko keluar dari perniagaan. Ini membenarkan produk pertanian bersubsidi kerajaan Amerika Syarikat masuk ke Meksiko. Petani tempatan tidak dapat bersaing dengan harga subsidi. Akibatnya, 1.3 juta petani dikeluarkan dari perniagaan menurut Institusi Dasar Ekonomi. Seterusnya, NAFTA menekan gaji untuk pekerja yang tidak berpendidikan tinggi di Amerika Syarikat. Walaupun sektor pembuatan ekonomi Amerika Syarikat mengalami kehilangan pekerjaan paling banyak setelah NAFTA, upah menurunkan di banyak sektor lain yang tidak memerlukan pekerja untuk memiliki ijazah perguruan tinggi. Persaingan daripada pekerja di Meksiko yang mendapat gaji lebih rendah daripada rata-rata pekerja di Amerika Syarikat juga memberi tekanan ke atas upah Amerika Syarikat. Okey, para petani juga dibuat bekerja untuk bekerja dalam keadaan yang kurang baik dalam program Maquiladora. Okey, petani Meksiko yang tidak bekerja terpaksa bekerja dalam keadaan yang tidak baik dalam program Maquiladora. Dalam program ini adalah tempat syarikat milik Amerika Syarikat menggaji pekerja Meksiko berhampiran sepadan. Pekerjaan ini meningkatkan 120,000 pada tahun 1980 menjadikan sebanyak 1.2 juta pada tahun 2006.
Okey doktor, pada soalan yang seterusnya, apakah pendapat anda secara am mengenai isi perjanjian NAFTA? Kelebihan kami taksirkan adalah kelebihan dan kekurangan NAFTA. Okey, nombor satu, matlamat segera NAFTA adalah untuk meningkatkan perdagangan rentas sepadan Amerika Utara, dan ia sememangnya merangsang perdagangan dan pelaburan kelangan tiga negara anggota dengan meningkatkan atau menghapuskan tarif. Ia amat berfaedah kepada peniaga kecil dan sederhana kerana ia mengurangkan kos dan menghapuskan keperluan syarikat untuk mempunyai kehadiran fizikal di negara asing untuk menjalankan perniagaan di sana. Nombor dua, kebanyakan peningkatan datang daripada perdagangan antara Amerika Syarikat dan Mexico atau antara Amerika Syarikat dengan Kanada. Walaupun perdagangan Mexico kena turut berkembang, secara keseluruhannya terdapat $1.0 trilion dalam perdagangan tiga hala dari 1993 hingga 2015. Peningkatan sebanyak 258.5%. Dari segi normal 125.2% apabila diselaras untuk inflasi. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita benar juga meningkat sedikit di kalangan negara terutama Kanada dan Amerika Syarikat. Nombor tiga, NAFTA melindungi aset bukan ketara seperti harta intelek. Mekanisme penyelesaian pertikaian yang ditubuhkan dan melalui NAAEC dan NAALC, perjanjian sampingan melaksanakan perlindungan buruh dan alam sekitar. Ia juga meningkatkan daya saing Amerika Syarikat di luar negara dan mengekspor standard keselamatan dan keselamatan tempat kerja yang lebih tinggi di negara lain. Soalan seterusnya, doktor, kepada kami terangkan konsep penciptaan perdagangan trade creation dan lelongan perdagangan trade division. Siapakah yang menang dan kalah dalam setiap senario? Okey, impak positif dan impak negatif NAFTA. Impak positif dia membesarkan jangkau pasaran ekspor Malaysia di negara-negara anggota NAFTA. Lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang belum dikilangkan di Malaysia. Selain itu, lebih mudah untuk kita memanggil atau masukkan para pelabur dari negara-negara anggota NAFTA. Maka seterusnya impak negatif. Impak negatif, impak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia yang tidak terlalu besar. Namun kerana produk pertanian Malaysia memainkan peranan yang besar baik secara domestik maupun secara peringkat ASEAN, impak yang diterima Malaysia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dan kesan negatif terhadap ekspor komoditi pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN. Di antara ekspor minyak sawit turun hingga menjangkau 32%, dibandingkan negara jiran Indonesia misalnya hanya mengalami sedikit penurunan sekitar 25%. Soalan yang terakhir, bincangkan faktor ekonomi penting untuk integrasi ekonomi dan bagaimana ia berkait dengan teori perdagangan. Kita melihat dari segi secara struktural NAFTA tu dia memiliki tiga bahagian, iaitu tiga badan, iaitu yang pertama Free Trade Commission ataupun digelarkan sebagai FTC, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Selain itu juga FTC juga ditugaskan untuk menangani masalah yang terjadi dalam NAFTA. Keduanya ialah Commission on Environmental Cooperation (CEC) yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan perjanjian lingkungan antara anggota NAFTA. Kepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka beberapa program bersama yang berkait dengan keadaan tertentu dilaksanakan oleh badan ini. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga ialah
Commission on Labour Corporation ataupun lebih dikenali sebagai CLC yang ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan mekanisme yang efektif dan cekap bagi menghasilkan tenaga kerja domestik yang unggul. Okey doktor, terima kasih kerana sudi mendengar penjelasan kami pada soalan yang ditujukan. Kami mengharapkan segala soalan itu terjawab dan bertepatan dengan kehendak doktor. Kami juga mendoakan supaya Allah mempermudahkan segala urusan kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.